Alhamdulillah kita bertemu lagi sekali dalam program e-belajar bagi subjek sains tingkatan 2. Program e-belajar ini merupakan inisiatif daripada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dengan kerjasama daripada Pejabat Pendidikan Daerah seluruh Negeri Melaka. Nama saya Cikgu Siti Nur Sahidah binti Muhammad Bahari dari Sekolah Menengah Kebahasaan Sultan Alauddin, Masjid Tanah Melaka. Para pelajar boleh menghubungi saya di talian email seperti yang tertera. Hari ini kita akan sambung bab 12 Sistem Suria bagi subjek sains tingkatan 2 di mana kita masih lagi dalam standard kandungan 12.1 Sistem Suria. Hari ini kita akan teruskan standard pembelajaran kita iaitu 12.1.3 meneroka hubungan berdasarkan ciri planet dan memberi penjelasan tentang hubungan tersebut termasuk anomali yang mungkin wujud. 12.1.4 menakur dan menganalogikan situasi hipotetikal berkaitan dengan sistem suria, dan 12.1.5 menjustifikasikan bumi merupakan planet yang paling sesuai untuk kehidupan berdasarkan data tentang bumi. Baiklah, kita pergi kepada standard pembelajaran 12.1.3 iaitu meneroka hubungan berdasarkan ciri planet dan memberi penjelasan tentang hubungan tersebut termasuk anomali yang mungkin wujud. Baiklah, mari kita lihat hubungan yang pertama iaitu hubungan antara suhu planet dengan matahari. Secara teorinya, planet yang terletak berhampiran dengan matahari menerima lebih banyak haba berbanding dengan planet yang jauh dari matahari. Walau bagaimanapun, situasi sebenar adalah jauh lebih kompleks. Jika kita lihat jadual di bawah, Utarid dan Zura yang merupakan planet yang paling hampir dengan matahari mempunyai suhu yang jauh lebih tinggi berbanding dengan planet-planet yang lain. Manakala Neptun yang merupakan planet yang jauh dari matahari mempunyai suhu yang jauh lebih rendah berbanding dengan planet-planet yang lain. Kita boleh hubung kaitkan antara suhu planet dengan matahari berdasarkan ciri-ciri pada planet tersebut. Okey, yang pertama, okey, bagi planet yang tiada atmosfera seperti planet Utarid, okey, sinaran matahari yang terus sampai ke permukaannya menyebabkan bahagian yang menghadap matahari adalah sangat panas. Suhu boleh mencecah sehingga 427 darjah Celsius. Bahagian yang gelap pula pada Utarid adalah sangat sejuk. Okey, suhu boleh menurun sehingga negatif 173 darjah Celsius. Baiklah, kita lihat ciri-ciri yang kedua iaitu planet yang ada atmosfera. Okey, planet yang ada atmosfera ialah planet Bumi, Zurah dan juga Marikh. Kita lihat yang pertama iaitu Bumi. Bumi mempunyai awan yang dapat memantulkan balik sinaran matahari ke angkasa lepas. Walau bagaimanapun, atmosfera yang ada pada Bumi dapat memerangkap sebahagian haba disebabkan oleh kesan rumah hijau. Seterusnya, planet yang ada atmosfera adalah planet Zuhrah. Planet Zuhrah juga mempunyai awan tetapi awannya lebih tebal yang dapat memantulkan balik sinaran matahari ke angkasa lepas. Atmosfera yang ada pada Zuhrah boleh memerangkap lebih banyak haba disebabkan kehadiran gas karbon dioksidanya yang sangat tinggi. Maka sebab itu suhu permukaan di Zuhrah boleh mencecah sehingga 462 darjah Celsius. Okey, planet seterusnya iaitu planet Marikh. Planet Marikh mempunyai tekanan permukaannya adalah lebih rendah berbanding tekanan di bumi iaitu kurang daripada 1/100 tekanan bumi. Ini memberi kesan ataupun impaknya sedikit di mana suhu permukaannya boleh berbeza di antara negatif 143 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Kita pergi pada ciri yang ketiga iaitu planet gergasi. Terdapat 4 buah planet gergasi iaitu planet Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Keempat-empat planet ini dilitupi oleh gas. Okey, maka planet-planet ini menerima sedikit sahaja cahaya matahari, maka suhunya adalah sangat rendah berbanding dengan planet-planet yang lain. Kita pergi kepada yang seterusnya iaitu hubungan antara ketumpatan dengan tarikan graviti planet. Tarikan graviti di permukaan suatu planet adalah bergantung kepada jisim dan juga ketumpatan planet tersebut. Untuk pengetahuan semua, tarikan graviti bumi adalah bersamaan dengan 9.8 meter per saat kuasa 2. Jika kita lihat daripada jadual, tarikan graviti Utarid dan Marikh adalah lebih rendah berbanding tarikan graviti bumi kerana jisim planet itu adalah lebih rendah berbanding jisim bumi. Seterusnya, tarikan graviti Zuhrah kalau dilihat adalah hampir sama dengan tarikan graviti bumi.
kerana jisimnya adalah hampir sama dengan jisim bumi. Manakala tarikan graviti Mushtari adalah sangat tinggi kerana jisimnya adalah sangat besar daripada jisim bumi. Dan yang terakhir, tarikan graviti Zuhal, Uranus dan Neptun tidak terlalu tinggi daripada bumi. Ini disebabkan planet gergasi bergas mempunyai ketempatan yang rendah walaupun jisim planet ini jauh lebih besar daripada bumi. Kita lihat kepada hubungan yang ketiga, iaitu hubungan antara jarak, masa dan juga kelajuan. Secara umumnya, semakin jauh sesebuah planet dari matahari, semakin banyak masa diperlukan untuk mengelilingi matahari dalam satu orbit. Berdasarkan jadual yang tertera, kita boleh lihat Utarid mengambil masa lebih kurang 88 hari untuk mengelilingi matahari dalam satu orbit kerana ia merupakan planet yang paling dekat sekali dengan matahari. Manakala Neptun mengambil masa lebih kurang 164.8 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu orbit kerana ia merupakan planet yang paling jauh sekali daripada matahari. Baiklah, kita lihat hubungan yang keempat, iaitu arah putaran planet. Arah putaran planet menyebabkan matahari terbit dan terbenam dari arah yang berbeza. Semua planet berputar dari barat ke timur kecuali dua planet iaitu Zurah dan juga Uranus. Di mana Zurah berputar dari timur ke barat, manakala Uranus pula berputar pada sisinya. Jika kita lihat pada Rajah, kita lihat pada planet Zurah dan juga Uranus, Zurah berputar dari timur ke barat, manakala Uranus pula berputar pada sisinya. Ianya berbeza berbanding dengan bumi dan juga planet-planet yang lain, di mana planet-planet yang lain berputar dari barat ke timur. Okey, mengapa dua planet ini mempunyai arah putaran yang berbeza? Sebenarnya, teori ini masih lagi dikaji, tetapi terdapat dua buah teori yang mengatakan bahawa terdapat pelanggaran kuat antara asteroid yang bersaiz besar dengan planet itu, menyebabkan arah putarannya berubah. Dan terdapat juga teori yang mengatakan bahawa daya tarikan graviti yang kuat daripada bulan pada dua planet ini telah mengubah arah putaran Zurah dan juga Uranus. Baiklah, kita pergi kepada standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu 12.1.4 penakul dan menganalogikan situasi hipotetikal berkaitan dengan sistem suria. Secara umumnya, kita mengetahui bahawa putaran bumi pada paksinya akan menyebabkan beberapa fenomena seperti kejadian siang dan malam dan juga pasang surut air laut. Apakah yang akan berlaku sekiranya bumi berputar perlahan atau berhenti berputar? Antara kesannya, yang pertama, waktu siang dan malam yang panjang di dua bahagian bumi yang berbeza. Yang kedua, kesannya juga ketambahan kawasan gurun pada bahagian bumi yang menghadap matahari. Yang ketiga, sekiranya bumi berputar perlahan ataupun berhenti berputar, suhu pada bahagian bumi yang tidak disinari matahari akan menjadi sangat dingin. Dan yang terakhir, kesannya waktu berlaku pasang surut air turut akan berubah. Apakah itu satelit semula jadi? Satelit semula jadi merupakan jasad yang mengelilingi planet dengan orbitnya sendiri. Sebagai contoh, satelit semula jadi bumi ialah bulan. Dan bulan merupakan satu-satunya satelit semula jadi yang berada di bumi. Jika kita perhatikan pada Rajah, bumi bergerak mengelilingi matahari, manakala bulan pula bergerak mengelilingi bumi. Di mana bulan bergerak mengelilingi bumi mengikut orbitnya sendiri. Sekarang kita bincangkan pula keadaan rupa bentuk bumi dari bulan. Seperti sedia maklum, bulan berputar pada paksinya dan turut beredar mengelilingi bumi pada orbitnya. Di mana tempoh masa putaran bulan pada paksinya dan juga peredaran mengelilingi bumi adalah sama, iaitu lebih kurang 27 hari. Oleh sebab itu, permukaan bulan yang sama akan menghadap ke arah bumi pada setiap masa. Jika kita lihat rupa bentuk bumi dari bulan, bumi akan sentiasa berada pada kedudukan yang sama di langit sepanjang masa. Kita pergi kepada standard pembelajaran yang terakhir, iaitu 12.1.5. Menjustifikasikan bumi merupakan planet yang paling sesuai untuk kehidupan berdasarkan data tentang bumi. Umum mengetahui bahawa bumi merupakan satu-satunya planet di alam semesta yang sesuai didiami oleh kehidupan. Mari kita kenali ciri-ciri yang ada pada bumi. Yang pertama, bumi mempunyai kandungan air yang banyak untuk semua keperluan hidupan. Yang kedua, bumi juga mempunyai kandungan oksigen yang tinggi untuk proses respirasi. Yang ketiga, bumi mempunyai julat suhu yang sesuai, iaitu tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk.
Yang keempat, bumi mempunyai atmosfera yang menghalang sinar-sinar yang berbahaya sampai ke bumi seperti sinaran ultraungu daripada matahari dan juga radiasi daripada angkasa lepas. Yang kelima, bumi menerima cahaya matahari untuk proses fotosintesis yang amat penting untuk tumbuhan. Dan yang terakhir, bumi juga mempunyai tarikan graviti yang boleh menarik objek di bumi supaya tidak melayang ke angkasa lepas. Mari kita bincangkan pula apa yang dimaksudkan dengan jejak ekologi. Jejak ekologi bermaksud ukuran kemampuan air dan tanah menyediakan sumber yang diperlukan oleh manusia seperti makanan, minuman, kediaman dan lain-lain. Jejak ekologi juga bermaksud kemampuan bumi untuk menyerap semua bahan buangan manusia lalu menghasilkan semula sumber sesudah mereka menggunakannya. Ianya melibatkan 6 kawasan pengukuran iaitu jejak karbon, kawasan binaan, hutan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan yang terakhir adalah kawasan perikanan. Mari kita bincangkan pula jejak ekologi berdasarkan rajah berikut. Jejak ekologi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali iaitu kali pertama pada tahun 1961, kali kedua pada tahun 1985 dan kali ketiga pada tahun 2012. Berdasarkan rajah, manusia menggunakan pelbagai sumber bumi dalam kehidupan. Contohnya penghasilan tenaga dari jejak karbon, membina penempatan di kawasan binaan, menghasilkan kayu dan juga kertas menggunakan sumber-sumber yang ada di hutan, menghasilkan makanan dan juga sumber gentian dari kawasan pertanian, peternakan dan juga perikanan. Oleh itu, jejak ekologi ini perlu dilakukan bagi mengukur kemampuan bumi untuk menyerap bahan buangan manusia dan juga menjana sumber baharu. Jika jejak ekologi ini melebihi kemampuan bumi untuk memperbarui sumber, bumi akan kehabisan sumber. Apabila sumber bumi telah habis, maka bumi mungkin lagi tidak akan boleh didiami oleh hidupan. Oleh itu, kita hendaklah menggunakan sumber-sumber bumi ini secara berhemah dan tidak melakukan penerokaan laut dan juga tanah secara berleluasa agar bumi ini kekal selamat untuk didiami oleh manusia dan juga hidupan lain. Alhamdulillah, kita telah pun menghabiskan bab 12 sistem suria. Oleh itu, saya harap segala apa yang saya sampaikan dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar dan semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Bye.